macam lah, nanti boleh developer apa macam-macam, siapa tak faham tentang dia punya tu. Jadi ni isteri saya rasa nampak stres, nampak depres kan, murung apa semua, dan dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddim ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in wa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddim ilaika baina yaday zalika kulli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang berkenan Allah Taala, Ustaz harap tuan-tuan semua sihat Gini tuan-tuan, Ustaz nak buat satu cerita dan semua. Cerita ni mungkin tuan-tuan semua ni dah dengar. Saya rasa lah tuan-tuan dah pernah dengar ni. Dia ada satu orang raja lah. Satu orang raja ni dia pergi berburu dengan biasa raja ni kalau pergi berburu dia bawa semua bala tentera pun nak panah rusa saja, tapi pergi dengan bala tentera semua ni. Bala tentera ramai dengan doktor apa semua pergilah dia panah rusa ni, panah punya kejar rusa pun kejar ni. Bila kita kejar semua, kita kejar, dapatlah panah rusa tu lari tuan-tuan, lari dia pun kejar, sultan kejar lah, kejar. Tentera bila sultan kejar, tentera pun semua kejar lah, tapi dia tak bagi tentera yang tangkap rusa, dia sendiri tangkap. Jadi dia pun kejar, jumpalah rusa tu dah meninggal, dah mati dah. Lalu dia pun cabut panah tu, masa dia cabut tu entah macam mana terkena pada jari dia lah, luka kali tu penting bawa doktor. Dia pun bawa doktor pun doktor pun masukkan ubat apa semua, doktor pun balut apa semua. Okey, balik ke istana. Dalam masa 3 hari 4 hari tuan-tuan semua, 3 hari 4 hari tu ibu jari tu dah nampak macam memburuk dah. Orang Kelantan tu buruk maksudnya dah tak sembuh. Doktor masukkan ubat pun tak jadi. Ubat tak jadi. Yalah, bila tak jadi tuan semua, dia tanya nasihat doktor. Okay, doktor macam mana? Kata, tak apa kita masukkan ubat lagi. Kita dia bagi antibiotik apa semua, makan ubat apa antibiotik. Seminggu kemudian tak sembuh juga. Makin teruk, makin biru dah jadi makin hitam dah jari dia. Hitam jari dah. Jadi doktor lah sekali kata, tuanku, ampun tuanku, sembah Patik harap diampun. Okey. Patik nak bagi saranan pada tuanku agar jari tuanku ni dipotong lah, sebab tak boleh nak selamat dah tuanku, sebab jari tuanku ni dah makin marah tuanku, memang tuanku marah sungguhlah. Mana boleh ni mana boleh nak potong jari tuanku, mana boleh, tak boleh, aku ni tuanku raja, mana boleh potong jari aku, mana raja siapa tak ada satu orang pun berani nak potong jari raja. Jadi doktor ni, tuanku ampun Patik tuanku, harap diampun. Dia kata tak boleh tuanku, kalau tuanku tak potong makin lama makin merebak, bukan setakat ibu jari saja kena potong, habis satu lengan kena potong, satu pegangan tangan kena potong ni. Jadi tuanku marah tuanku ni, panggil guard, kamu tangkap doktor ni, kamu sumbat dia dalam penjara. Itulah raja. Raja zaman dulu. Okey, terus sumbat tanpa usul periksa, tanpa bicara, tanpa guna bicara, terus sumbat doktor tu masuk dalam penjara. Sedihlah doktor tu, menangis. Anak isteri datang jumpa raja, minta dilepaskan apa semua. Tak bagi, raja tak bagi. Itu perintah raja kata, aku dah sumbatlah. Mana boleh nak potong jari raja. Dia kata dia. Lalu dia panggil doktor lain. Lepas tu panggil tabib lain. Bomo datang berubat.
bubuh obat tu, herba ni, berubat tak jadi kat sama. Lama-lama lah kali teruk sangat dah. Lah kali Tok Momo semua sepakat Tok Momo satu negara dia dah berpakat kena potong jari tuanku. Tak potong tuanku, habis 5 jari tuanku kena potong. Jadi macam mana pun nak tak mau nak dah sepakat semua. Tok Momo, tabib, pawang, dukun semua. Maka potonglah jari tersebut. Potong jari. Maka sedihlah raja tu kerana jari dia potong. Dan doktor dalam penjara pun memang sedih. Anak dia pergi sekolah tak boleh, isteri nak pergi, tak ada orang nak hantar, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala, jadi bila dah beberapa bulan kemudian, tangan tuanku dah sembuh. Pergi biasa, dia suka memburu. Tuan semua. Dia suka memburu, maka pergilah. Ustaz nak beritahu tu sebelum pergi jauh. Sultan Kelantan, Sultan Muhammad yang sekarang ni, dia memang dia suka berburu semua. Dia suka berburu. Ustaz dengan cerita betul tak tahu ni. Tapi Ustaz dengan cerita orang yang dia kata dia latih tuanku. Dia katalah dia latih tuanku. Tuanku Kelantan ni dia suka memanah tu semua. Dia punya tarikan panah tu memang kuat tu semua. Dia ceritalah tuanku Kelantan, Sultan Kelantan, kalau dia panas seladang, tembus. Memang tembus badan. Kekuatan dia punya tali, kekuatan tarik tuanku ni, badan besar, tuanku Kelantan badan dia besar. Dia tarik tu, saya rasa 500 meter dia pergi. Dia pergi tu, boleh tembus badan seladang. Dia mungkin cerita ada Ustaz. Nak beritahunya, raja ni masih ada lagi yang suka berburu. Macam tu. Dia suka. Biasa tuanku Kelantan ni mereka yang orang yang ustaz pergi tempat manah tu, sebab ustaz pergi belajar dengan dia manah. Dia kata biasakan tuanku dia tak akan manah kat di Malaysia lah, dia akan pergi manah di luar negara. Jadi luar negara ni banyak binatang-binatang macam tu kan, macam seladang apa semua dia pergi panah. Macam Jadi tuan-tuan yang berkenan Ta'ala, ustaz balik pada cerita ni. Okey, tuanku bila dah sembuh dah, minat nak pergi memburu tu adalah biasalah. Kalau kita cerita zaman dulu pun memang tuanku raja-raja dia suka memburu kan. Dia pergi memburu lagi. Pergi memburu ni bawa bala tentera. Satu hari dia ni tuanku ni dia perangai dia. Bila dia panah satu benda, satu binatang tu bila kena binatang takkan lari, dia akan kejar. Dia tak bagi tentera apa semua tu ikut rapat. Kejar juga tapi ikut rapat, tak bagi ikut rapat. Jadi dia akan tak mau bagi takut binatang. Makin takut binatang makin jauh lagi. Jadi bila panah tu kena pada rusa tu lari. Lari semua tuan tu kejar memang pergi kiri kanan lah kali hilang. Maksudnya hilang dia punya tentera, cari tak jumpa. Kena tuanku dah terkena jerat, semua dah terkena jerat orang asli. Jerat terkena tu terangkat dia badan dia, terangkat duduk tergantung gini. Jadi orang ni terangkat tu dia, tuanku pingsan bila kena tu pingsan. Jadi tentera cari tu tak jumpa. Dia atas pokok ini, atas pokok tergantung ini. Tak jumpa, maka tuan semua baliklah dengan keadaan sugul, semua tentera balik dengan rata takut, sugul macam-macam dengan Perdana Menteri takut. Jadi si raja ni pula telah dapat ditangkap oleh orang asli. Orang asli tangkap tu, tengok wah ni banyak pakaian macam-macam antik semua ni. Dia tengok para super bercantik. Maka tuan-tuan, apa tuan-tuan akan berlaku? Malam ni kebetulan malam ni kita buat persembahan pada dewa-dewa kita. Dia kata maka kita akan masak kita akan masak orang ni bagi pada dewa kita makan. Kita mungkin dia buat gulai lemak kan, mungkin masak salai kan salai gulai lemak pedas. Itu mana tahu kan. Kalau kena gulai lemak pedas tu best. Dan kalau dia ada Negeri Sembilan kena, masya-Allah tabarakallah, Ustaz lalu daripada Shah Alam ni, nak pergi ke lalu ke jalan-jalan pedestrian kan, pedestrian tu, masya-Allah tabarakallah, itik salai, burung puyuh salai, kerbau salai pun ada. Terkejut saya tengok. Isteri Ustaz tak percaya kan, dia tak percaya. Betul ke? Betul, saya tengok kerbau salai. Daging kerbau salai. Ustaz tak sempat dia berhenti pasal kereta banyak belakang. Pasal jalan sempit nak berhenti sebentar marah orang belakang. Jadi tak sempat dia. Ustaz suka makan daging kerbau salai ni. Kerbau salai ada, itik banyak lah bergantung dengan itik salai.
ayam kampung salai, burung puyuh salai, oh macam-macam dah semua. Bagus lah Negeri Sembilan, saya usah suka lah. I love Negeri Sembilan. Suka makan nasi lemak, ada dia punya bukan nasi lemak, gulai lemak, tapi kalau bila jangan pedas. Kalau Ustaz pergi ke Pondok Rasa Zikir pada hari Khamis dan Jumaat, ada dekat daging salai, kuning, lemak, tapi jangan pandai. Jangan bagus, jangan pandai ikram, jangan pandai jaga hati jemaah. Sebab apa? Jemaah tu bukan orang Negeri Sembilan semua, orang Kelantan ada macam Ustaz. Kita suka manis-manis, kalau pedas-pedas habis hancur. Ada orang lain pun ada, orang Penang apa dah datang semua, jadi pandai. Dan masak tu pedas je tapi tak pedas sebanyak-banyak sangat. Itulah. Jadi tuan-tuan yang guna Allah Taala, okay, Ustaz beritahu tuan-tuan semua. Okey. Bila raja tu dah kena tangkap, maka mereka pun mendapat persembahan pada dewa lah. Jadi dah siap hiaskan raja ni, dengan macam-macam, mungkin dah ibarat kata dah masuk letak bawang letak bawang putih, bawang merah apa semua ni, letak bawang ni, mungkin letak sos, letak madu apa semua ni, nak bagi pada itu makan ni, nak salai ni, nak salai, jadi nak salai letaklah ni, letak cantik-cantik letak ni. Jadi tuan macam-macam buat barbecue, macam hotdog yang ni letak itu. Okey, nak start pasang api. Tak ada. Raja duduk raja apa dah? Asli tengok dia tengok parti tengok tu. Bila dah nak start bakar tu, nanti berhenti. Jangan bakar lagi. Terkejutlah orang geng-geng dia terkejut. Kenapa tuanku ni kenapa raja aku ni buat terbiak ke? Tak dia suruh kita bakar. Berhenti, jangan bakar lagi. Berhenti. Maka tuan semua, pergi kita tak boleh sembahkan pada dewa kita. Orang ni, kita nak sembah pada dewa kita ni, kena orang yang sempurna anggotanya. Kalau telinga ada 2, kalau hidung ada 2 lubang, kalau mata ada 2 mata, tak boleh satu mata. Mulut kena satu mulut, kena ada lubang. Kalau mulut kena zip, tak ada. Tangan kena ada 2 tangan, dan kaki kena ada 2 kaki. Dan kalau tangan pula, jari kena mesti ada 10. Tetapi orang ni jarinya ada 9. Ni nak beritahu dah, ada hikmah ni, ada hikmah. Oh, bunyi 9 tu dah apa lepas balik tuanku baliklah, berlari, terjumpa dengan tentera dia. Tentera tu tengah cari, terjumpa tu, balik ke istana, mandi bersih, duduk termenung dalam bilik dia. Termenung. Dah. Apa yang berlaku ke atas aku ni? Oh, nasib baik betul lah dah. Doktor yang mula-mula suruh aku potong jari ni sebenarnya ada kebaikan jugalah tu. Nasib baik aku kena potong jari. Kalau aku tak potong jari tu, hancur ke habis. Dia mamah ni, dia salah aku, dia jadi panggang aku ni. Dia jadi panggang aku. Jadi selamat dia. Dia pun terus berlari. Panggil kat dia, pergi jumpa doktor. Panggil doktor. Kau keluarkan doktor tu, datang jumpa aku. Datang. Doktor tu buat datang. Doktor tu ingat apa, nak kena penampar ke, kena nyepak kerajaan, tak tahulah. Sampai sana tu, terus raja tu peluk dia tu, nangis aja dia. Terima kasih doktor, terima kasih dok, kerana dok lah menyebabkan saya selamat saya malam ni. Kenapa? Doktor tanya, kenapa tuanku? Hari tu tuanku marah saya, tampar saya, terajang saya ni. Kan ni tuanku peluk saya pula. Begini doktor, nak beritahu dok ni, Dok suruh saya potong jari kan saya marah, tapi bila saya kumpul semua dalam negeri, semua potong jari saya. Tapi satu hari saya kena tangkap. Cerita macam tu lah. Dah sekali kena tangkap, orang asli tangkap, tapi tak boleh nak persembah pada raja sebab jari saya tak cukup. Jadi dia nak 10 jari, tapi jari saya ada 9 jari. Jadi tak cukup. Jadi tu dengan potongan jari tu, maka selamatlah saya. Allah, terima kasih doktor, terima kasih lah. Dia peluk dia, kerana doktor lah saya selamat daripada kena panggang. Doktor pun ketawa. Ketawa. Kenapa doktor ketawa? Kenapa doktor ketawa? Saya pun syukur dekat doktor dan tuanku. Saya pun syukur dekat tuanku. Kenapa kamu syukur? Nasib baik tuanku. Tuanku ni saya kalau tuanku sumbat saya masuk dalam penjara. Kalau tuanku tak sumbat saya masuk penjara, saya akan ikut tuanku pergi berburu. Kalau saya ikut tuanku pergi berburu, maka bila tuanku nak tangkap, saya kena tangkap, maka tuanku akan dibebaskan sebab tuanku tak cukup satu jari. Sayalah jadi maksudnya. Di sini dah tuan Rasul nak beritahunya, ada blessing. Orang putih kata blessing. Ada blessing. Ada benda yang nasib baik, buah mujur dan semua dalam kehidupan kita hari-hari. Sebab tu tuan semua,
Dalam surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahraka wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Kena? Fa inna ma'al usri yusra. Allah Taala datangkan kesusahan, keperitan, bersama dengan kesenangan. Bukan kesenangan, bukan senang terikut belakang, tak. Maksudnya bersama dah semua. Kena ingat tu. Fa inna ma'al usri yusra. Ada datang susah, datang segera partner dia tu. Datang susah, terus datang Allah Taala diiringi sekali terus dengan kesenangan. Bukan maksudnya datang susah dulu, kemudian baru datang kesenangan. Tak, Allah Taala tak macam tu. Allah datangkan susah, terus datang senang. Bersama dia partner dia sekali. Dia ibaratkan bercantum macam ni. Bercantum macam ni datang. Ibarat tu. Kena ingat tu semua. Jadi kalau kita dapat kesusahan, kalau kita dapat kesusahan, jangan nampak susah. Kita kena ingat, setiap kesusahan tu diiringi dengan kebaikan, dengan kesenangan. Dengan kesenangan. Kena ingat tu, tuan-tuan yakin tu semua. Ustaz yakin, dalam COVID, kadang-kadang COVID susah. Semua susah tu semua. Semua susah. Bukan tuan-tuan, ustaz pun susah juga tuan semua. Anak ustaz susah juga. Anak ustaz yang jual nasi lemak tu, bila dah COVID, ustaz betul menung tu. Long, macam mana long? Macam mana long dah bila dah COVID dah PKP ni, dia tak boleh jual nasi lemak. Anak ustaz jual nasi lemak stall biasa kecil je. 1 jam saja jual semua. 1 jam lah habis. Kadang 17 pot, 20 pot. Hari tu dia cuba buat 30 pot. Habis. Habis. Tapi nak beritahu semuanya, dia pun nak buat apa? Nak apa tak boleh. Kebetulan dalam kesusahan tu semua, kebetulan anak-anak murid ustaz semua bagi infak pada ustaz. Bagi infak, macam masukkan dalam akaun ustaz untuk infak pada frontliners. Jadi mereka suruh masak, sediakan makanan untuk frontliners. Ustaz dah fikir, siapa nak masak? Melainkan anak ustaz yang boleh masak. Sebab sebelum tu pun ada dah 2-3 orang yang minta dia masak untuk hantar kepada di Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh, untuk doktor yang sana. Di Sungai Buloh, di Keramat pun ada. Jadi ustaz pun fikir, okey, tak apalah, ustaz suruh anak ustaz masak. Nak hantar kat mana? Fikir pula kan, kena ada di Shah Alam, ada roadblock ni buat di section 6, section 7. Ustaz section 6 di section 7 ada. Buat hari-hari lah hantar, dan anak murid ustaz hantar. Anak murid ustaz yang infak banyak dah semua. Terima kasih kepada anda yang infak tentang siapa tahu. Terima kasih. Semoga rezeki anda diberkati oleh Allah Taala. Semoga Allah Taala menambahkan rezeki anda yang tidak terkira banyak. Ada yang masuk 1000, ada yang 1000 hari-hari 1000 dah semua. Ada yang 500 hari-hari. Yang 100 tak cakap lah. Yang 100 tu masuk subuh, masuk akaun. Buka subuh, ustaz buka subuh. Waktu subuh ustaz buka tu, handphone ustaz, terus ada 100 dah masuk. Ustaz saya hari-hari masuk. Last minute sebelum raya pun ada seorang masuk 1000. Nak beritahu ramai lah kan. Nak beritahu ramai. Jadi ustaz suruh anak ustaz masak. Dia dah masak tu, masak dapat dekat pendapatan untuk dia juga sikit sebanyak. Di sana nak beritahu dah mana Allah Taala bagi kita susah, dia iringi, bukan ikut belakang. Bukan ikut belakang, bukan macam ni. Ni kebaikan, ni keburukan. Maksudnya ini ujian dengan keadaan. Allah Taala iringi sekali, serentak. Tuan-tuan bukalah Alam Nashrah, tuan-tuan jumpalah sesiapa ustaz-ustaz yang mentafsirkan, yang boleh tafsir tentang Alam Nashrah tu, tengok apa dia cakap. Memang dia semua Allah Taala iringikan kesusahan. Sebab tu bila kita dikenakan kesusahan, jangan kita melenting. Jangan melenting. Jangan jadi macam ayam. Jangan jadi ayam. Kokok satu kampung dengar. Bising, korong bising. Jangan tu. Kita diam saja semua. Rasulullah kita banyak istighfar. Sebab tu ustaz dan tuan-tuan semua, ustaz kita pada anak murid ustaz. Ada anak murid ustaz call. Ada ustaz tak selesai duduk atas katil dia sebenarnya. Duduk atas katil. Ada anak murid ustaz call. Ustaz, saya perlukan duit. Ustaz saya gini. Nangis sambil nangis. Ustaz faham perasaan dia. Ustaz faham perasaan jiwa dia. Ustaz faham apa yang dia rasa. Tapi tuan-tuan semua, kalau kita setakat macam tu saja, tuan-tuan, kita tak buat benda-benda lain. Kita tak jaga hubungan kita dengan Allah Taala. Jadi bila macam tu susah dah semua. Susah. Bila hubungan kita dengan Allah Taala ni cari, rosak cari, rosak macam mana? Putus hubungan kita dengan Allah Taala. Bila putus hubungan kita dengan Allah Taala, macam mana kita dapat nusrah dan dapat bantuan, dapat pertolongan daripada Allah Taala? Takkan dapat dah semua. Kita takkan dapat. Jadi macam ni, sebab tu kita beritahu semua, walaupun apa yang jadi, walaupun tuan-tuan demam, walaupun tuan-tuan sakit, jangan lupa dah semua. Jangan lupa zikir, jangan lupa baca Quran, jangan lupa semayang. Jangan. Ustaz benar, ni ustaz lah, bukan ustaz. Ada setengah orang dia tak suka, dia jangan masa ngajar tu, jangan masa cakap, jangan cerita tentang apa amal-amal yang kita buat. Ni ustaz nak kongsi, nak bagi motivasi.
Ni, kalau Ustaz cakap tentang orang lain, Ustaz tak berani. Ini Ustaz alami sedikit. Satu hari Ustaz sakit kepala. Memang orang Kelantan panggil sakit kepala mentah. Orang Kelantan panggil sakit kepala mentah. Dia punya denyut semua tu. Ustaz sedap. Nak tidur tak boleh tau. Pukul 10 tidur tak boleh. Pusing sana, pusing. Makan Panadol tak jadi. Makan berdenyut. Orang rumah tak letak minyak kuala, minyak cakapak. Meletak minyak kuala, letak minyak cakapak atas kepala. Letak tak hilang dah Ustaz. Tak hilang juga. Dia punya denyutan sakit kepala memang power punya lah. Jadi Ustaz pun tak tidur sampai tidur sedar ni. Pukul 2.30 Ustaz sedar tu. Sakit kepala, sakit kepala. Macam mana? Sembahyang tahajud nak sembahyang tak mau sembahyang. Nak sembahyang tak mau sembahyang. Nak sembahyang tak sembahyang. Datang. Biasa syaitan akan bilang tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Mu sakit kepala Mu sakit kepala. Kamu sakit kepala. Tak sah sembahyang lah. Macam mana? Nak sembahyang tak sembahyang? Tak boleh tuan. Kita fikir kalau kita buat kerana kasih, sayang, cinta, rindu kepada Allah Ta'ala tuan semua, walaupun kita sakit, kita akan buat. Kita rindu untuk buat semua. Bukan Ustaz sampai tahap rindu pada Allah Ta'ala, tak ada semua. Tapi nak beritahunya, dalam keadaan sakit kepala tuan semua, Ustaz tahan juga bangun, ambil sembahyang dua rakaat je sama. Allah Akbar, sembahyang sunat tahajud, lepas tu sembahyang 3 rakaat witir, tidur balik. Ini nak tuan semua. Jadi kalau kita susah ni, dalam Quran berkata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah Taala dengan banyak-banyak sabar dan banyak sembahyang. Ni bila kita ditimpa kesusahan, kita sembahyang kita tak buat. Tinggal sembahyang. Terus kata sembahyang sunat wajib kita tinggal. Ustaz bilang betul dan semua ni. Betul. Ini tuan-tuan semuanya ada dalam masa ni sekarang ni tuan-tuan yang baik. Di luar sana ramai lagi orang macam tu. Ramai lagi. Bila ditimpa kesusahan, tak sembahyang langsung. Ada satu tu, Ustaz naik Uber. Masa tu Uber ada. Dia Ustaz ni kerja apa? Ustaz buat rawatan ke? Okey, Ustaz saya sambil saya tanya, Ustaz, saya ni isteri saya duduk kontraktor besar, tapi kena tipu oleh macam-macam lah, kena tipu oleh developer apa macam-macam. Ustaz pun tak faham tentang dia punya tu. Jadi ni isteri saya rasa nampak stres, nampak depress lah, murung apa semua, dan dia tak sembahyang. Allahu Akbar. Lama dah 3 tahun Ustaz tak sembahyang. Allahu Akbar. Jadi Ustaz pun masa Ustaz balik, dia hantar Ustaz pergi rumah lain. Ada satu orang dia minta Ustaz sembahyang ajak apa semua. Balik dia juga, dia tunggu pasal tuan rumah tu suruh tunggu. Balik tu Ustaz boleh tak singgah rumah saya sekejap, bagi nasihat pada isteri saya? Ustaz cakap insya-Allah boleh. Ustaz pun pergi rumah dia, Ustaz singgah, Ustaz keluar isteri dia. Ustaz bagi nasihat sikit lah. Ustaz bukan pandai menasihat. Ustaz ni bukan orang pandai nak bagi nasihat kan. Jadi Ustaz pun sembang-sembang lah. Sembang je lah. Sembang gitu tu. Nampak nangis isteri, nangis. Ustaz dekat, tak boleh kat macam ni kan. Nanti insyaAllah lah Ustaz doakan. Ustaz doa pada dekat lah. Insya gini tu. Nangis. Tak boleh. Kita makin susah. Kita makin kena rapat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingat pada Allah Ta'ala waktu kita senang. Tambah lagi waktu kita susah kena ingat. Dan bila kita ingat Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala waktu kita senang, nanti kita susah Allah Ta'ala akan ingat kat kita. Sama dengan orang juga tu semua. Kita buat baik dengan dia waktu kita senang. Kita buat baik dengan kita senang. Kita buat baik. Bila kita susah, dia akan tolong kita lebih bagi Allah Ta'ala yang mencipta kita. Dia yang menjadikan susah kita ni, dan dia akan menjadikan senang kita. Allah Ta'ala bukan orang lain. Dia juga. Allah Ta'ala juga. Ya Hayya Qayyum. Wahai Tuhan yang hidup, dan lagi berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, dia tak gantung orang lain. Dia akan bagi kita senangan, dia akan bagi kita bagi kita kemewahan, dia juga akan tarik balik segala kesenangan, tarik balik segala kemewahan. Jadi bila dekat lagi ni tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, kita kena paling tidak tuan semua, kita kena jaga amalan 5 waktu sembahyang kita. Sembahyang 5 waktu kena jaga tuan semua. Jangan tinggal. Allahu Akbar. Tuan semua, ada satu makcik dia datang jumpa Ustaz 2 hari lepas, 3 hari lepas, 3 hari lepas. Suami dia dah meninggal 6 bulan dah. 6 bulan. Tak sembahyang tu semua 6 bulan. Tak sembahyang 6 bulan. Nampak kemurungan, nampak dia kesedihan. Dia kali dia sedih dengan suami dia. Dia kata suami saya dulu, masa saya hidup dulu, banyak benda yang buatkan saya sakit hati. Saya sakit hati. Saya kata, alah Kak, Ustaz masih panggil dekat lah sebab usia dia lebih kurang dekat dengan Ustaz. Ustaz Kak, jangan gitu Kak. Ustaz, bagi nasihat sikit lah. Tapi sebelum balik tu nampak merah muka. Jadi tuan-tuan semua, okay, Ustaz dah lebih masa ni, dah bilang 15 minit. Semua Ustaz nak kongsikan pada tuan-tuan semua. Okay. Walau apa jadi, kena ingat tuan-tuan kena janji pada diri tuan semua. Janji pada diri tuan semua. Walau apa jadi, aku tak akan tinggal.
Sana aku tak akan tinggal amalan aku. Okay? Boleh insya-Allah. Walaupun jadi, kena ingat, walaupun jadi jangan tinggal amalan kita. Walaupun jadi. Ustaz pun sama juga. Ustaz pun sama janji, okay, walaupun jadi ustaz saya tak akan tinggal amalan kita. Dan juga ustaz minta tuan semua, siapa join lah. Join lah kelas-kelas pengajian. Join je kelas. Siapa yang masih belum join grup ngaji, geng mengaji, tuan-tuan boleh hubungi ustaz untuk dapatkan link mengaji. Di situ ustaz akan bagi info-info tentang kelas-kelas pengajian. Yang dia biasa kali ustaz ni Ustaz Azhar lah, Ustaz Azhar Hashim, bukan Azhar Idrus. Azhar itu ada di tekanan Ustaz Azhar Hashim yang ada di Dena Alam. Okey, dia mengajar sekarang ni, dia mengajar online sebab tak boleh mengajar di masjid. Jadi dia akan mengajar secara online. Jadi kalau tuan-tuan nak join, insya-Allah kena ingat dan semua, salah satu pakaian iman satu pertama ialah kena ingat tuan-tuan ilmu. Kena ingat pakaian iman ialah pertama ialah ilmu. Tanpa ilmu tuan-tuan dianggap telanjang, tuan-tuan. Tanpa ilmu tuan-tuan dianggap telanjang. Ilmu apa yang kita tanggung belajar? Itu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu macam mana? Okey, fardu ain adalah pertama tuan-tuan kena belajar tauhid. Yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Okey, 3 perkara ni tuan-tuan kena belajar. Tuan-tuan tak belajar tuan-tuan ni, tuan-tuan tak lepas fardu ain. Bagaimana dengan Quran? Boleh belajar tapi jangan tinggal 3 perkara ni. Tiga perkara ni. Jangan tinggal 3 perkara ni. Okey? Tuan-tuan nak belajar Quran kan, nak belajar bahasa Arab kan, nak belajar Tarannum kan, nak belajar Nahwu ke Sarah kan, tuan-tuan pergi belajar. Tapi jangan tinggal 3 perkara ni. Kalau tuan-tuan pergi belajar benda lain, tapi tuan-tuan tak belajar ini, maka tuan-tuan akan menanggung dosa. Hari-hari dosa. Dosa. Takut nanti bila tuan-tuan mati bukan Islam di sisi Allah Ta'ala. Iman, tuan-tuan tidak beriman di sisi Allah Ta'ala. Hanya tuan-tuan beriman di sisi manusia saja. Itu takut. Yang ni sering dicakap oleh Ustaz Azhar Hashim dalam kelas dia. Selalu cakap kita takut nanti kita pakai kopiah, pakai baju jubah, pakai ridak, pergi sembahyang masjid, kita pergi kuliah mungkin bukan yang fardu ain, yang fardu kifayah kita pergi orang tengok kita bagus, kita pun mati dalam dia perkumpulan Islam. Tetapi tuan semua bila mati bila di akhirat besok Allah Ta'ala tak terima kita. Ni awak ni iman bukan di sisi saya, tapi kamu beriman di sisi manusia. Allah tengok kamu macam beriman, tetapi di sisi aku tolak iman kamu. Kenapa? Kita tak lepas pada 3, kita tak belajar 3 perkara. Ingat, pakaian iman ialah ilmu. Kena ingatlah semua. Pakaian iman adalah ilmu. Pertama dia taklah ilmu. Kena belajar. Kan, jom. Jadi siapa-siapa yang masih belum yang rasa nak belajar, okey boleh join. Jangan rasa nak belajar, kena belajar. Wajib belajar dah semua. Ustaz pun belajar. Siapa dia masih belum itu boleh jom. Join geng ngaji, itu geng ngaji kitab. Siapa nak join, mesej pada Ustaz akan hantar link. Itu link Telegram. Link Telegram pada anda semua untuk anda belajar, untuk dapat info-info pengajian. Ustaz akan masukkan info. Okey, hari ni ada Ustaz Azhar mengajar di sana. Tapi walaupun dia ngaji sana, tapi dia mengajar di rumah dia. Sekarang ni online lah. Tapi dia mengajar untuk siapa? Baru ni untuk 2-3 kali ni untuk opsi. Untuk opsi. Semalam untuk opsi. Okey, kadang untuk masjid ni. Tapi dia mengajar kat rumah lah. Tapi untuk jadi tuan-tuan boleh join semua. InsyaAllah. Okey. Okay, dan sekarang ini masih berjalan setiap malam, iaitu dengan Baba Rosli Jamaluddin daripada Kedah semua, iaitu kitab Ummu Barahin itu kitab tauhid kita tuan-tuan nak join boleh insya-Allah. Okey. Sebelum Ustaz berundur, Ustaz nak bagi dah tuan-tuan semua hadiah untuk tuan semua, hadiah kerana pengorbanan anda semua bersama Ustaz dalam waktu yang singkat ini, lebih kurang setengah jam bersama anda semua. Iaitu kalau anda nak mati, sewaktu anda sewaktu anda dalam keadaan sakaratul maut, kita ingin seorang yang memang dapat membantu kita, yang sejuk mata memandang, tenang hati kita bila dia berada bersama di sisi kita, iaitu Rasulullah SAW. Kalau anda inginkan Rasulullah SAW berada bersama anda sewaktu anda dalam keadaan sakaratul maut, maka tuan-tuan semua anda kena baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 116 kali. Baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 116 kali. Ayat tu kita dah biasa, kita baca dalam tahiyat kan, dalam tahiyat kita dah biasa. Tapi oleh kerana kita tak tahu keluar biasaannya, maka kita tak tahulah.
Jadi ni tuan-tuan semua, harap tuan-tuan baca setiap hari. Kalau boleh di awal pagi. Kalau tak boleh lah, tak sempat di awal pagi, tak apalah baca tengah hari ke petang ke malam, tak kisah. Sekarang, dalam satu hari tu, anda kena baca sekaligus. Baca-baca sekaligus itu 116 kali. 116. 116. 116 kali, iaitu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebanyak 116 kali secara istiqamah. Dia punya key dia lah. Dia punya key kat situ ialah istiqamah. Tanpa istiqamah, tuan tak akan dapat. Istiqamah. Istiqamah. Okay, di samping tu, nak dapat Rasulullah SAW, nak dapat Rasulullah SAW, nak mimpi Rasulullah SAW, nak dapat bermimpi Rasulullah SAW, kalau tuan-tuan buat dua perkara ni, maka tuan-tuan tidak akan dapat bermimpi Rasulullah SAW. Nah, dua perkara lah, dua perkara. Salah satu dua perkara ni, maka tuan-tuan tak akan dapat bermimpi Rasulullah SAW dan tuan-tuan tak akan dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Pertama, derhaka pada mak bapak. Derhaka pada mak bapak. Yang kedua, tuan-tuan tidak menjaga adab dengan guru. Nah, guru yang mengajar anda. Bila anda tidak menjaga adab anda dengan guru anda, maka anda susah juga nak jumpa Rasulullah SAW. Sama dalam mimpi ataupun dalam keadaan jaga. Jadi inilah pesanan Ustaz kepada anda semua. Okey, harap mulai pada sekarang ni, lepas ni, siapa yang tak sembahyang duha, boleh sembahyang duha. Sembahyang duha, lepas sembahyang duha, jangan lupa baca. Nah, masa sujud sembahyang duha tu baca apa dah semua? Ya Wahhab, Ya Wahhab. Baca sujud terakhir tu, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab sebanyak 14 kali. Sebanyak 14 kali. Boleh? InsyaAllah. Jangan lupa dalam sujud terakhir solat duha, baca Ya Wahhab, Ya Wahhab 14 kali, dan selepas solat duha, tuan-tuan baca, baca apa? Baca ni tadi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebanyak berapa? 116 kali. InsyaAllah. Sama-sama doa. Tuan-tuan doa untuk Ustaz doa untuk tuan semua. InsyaAllah kita semoga sewaktu kita nak mati, kita kadang sakaratul maut, Rasulullah SAW ada bersama kita. Yang mana pada sakaratul maut tuan semua, semua orang takut tentang sakaratul maut. Semua orang takut tentang gerun, takut semua, sakit dan semua akan sakaratul maut. Maka kita perlukan seorang yang memang sejuk mata memandang, sejuk jiwa kita, itu Rasulullah SAW. Dan berada bersama kita. Jadi tuan-tuan semua, kekalilah istiqamah. Ingat, istiqamah. Walaupun apa jadi, walaupun sakit, walaupun demam, walaupun tak boleh bangun. Melainkan kalau tuan-tuan tak sedar, tak boleh apalah, tak sedar. Tuan-tuan baca, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 116 kali. InsyaAllah tuan-tuan jangan lupa lah. Okay, itu saja hadiah Ustaz pada tuan semua. InsyaAllah pada hari lain kita jumpa insyaAllah dengan ada lagi amalan lain Ustaz akan kongsi kepada anda semua. Cuma sebelum tu Ustaz sembang-sembang. Ini Ustaz sembang-sembang insyaAllah. Kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'allah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشائخنا ولجميع الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع العليم. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbalakan. Terima kasih banyak. Doa Ustaz banyak umur insya-Allah, dan Ustaz doa untuk anda semua panjang umur. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.